kita akan cuba untuk membaca kitab ataupun buku-buku khususlah di samping kitab-kitab yang telah diguna pakai di dalam kuliah-kuliah Gemah Nur Iman yang telah banyak itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kuliah pada malam Selasa yang lepas, kita telah berbicara mengenai 4 sifat yang diberi penekanan oleh Imam Al-Ghazali sebagai sifat yang sangat bahaya jika ia menguasai hati kita. Sifat yang sangat buruk dan boleh mengancam kita sekiranya kita tidak jaga dan kita tidak pelihara. Sifat tersebut ialah yang pertama, sifat panjang angan-angan yang telah kita bincang sebab-sebab dan bahayanya. Yang dimaksudkan dengan panjang angan-angan dalam perbincangan kita atau perbincangan Imam Al-Ghazali di sini ialah kita merasakan bahawa kita mempunyai banyak masa, kita mempunyai banyak waktu sehingga kita melengah-lengahkan ibadat dan menangguhkan taubat serta lalai dengan kehidupan seharian kita. Dan yang kedua, sifat yang bahaya yang perlu kita buang juga ialah sifat dengki, yang juga merupakan satu penyakit hati yang perlu kita buang dalam diri kita, kerana dari satu sudut zahir fizikalnya dia akan menghakis amalan kita, kerana sifat dengki ini menyebabkan amalan kita ini akan binasa, pahala-pahalanya akan hilang, kerana sifat dengki ini akan menyebabkan terhapus ataupun terhapus amal-amal soleh kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Api itu, dengki itu seperti api yang memakan kayu, dan begitulah dengki yang akan memakan hasanat kita sebagaimana kayu memakan api sehingga menjadi arang dan juga abu. Maka itulah perumpamaan yang sangat besar yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yang ketiga, sifat yang kita akan bincang pada hari ini ialah itu sifat gopoh gapah dan juga sifat takabur. Gopoh gapah ini adalah satu sifat yang sangat-sangat bahaya sekiranya ia ada dalam diri kita, iaitu yang kita panggil sifat tidak cermat, sifat tidak berhati-hati. Sebab itu orang Melayu pernah berkata, telajak perahu boleh kita undur ke belakang, tetapi telajak kata-kata buruk padanya. Ini juga adalah gambaran bahawa sifat tidak cermat dan gopoh-gapah ini jika ada di dalam hati kita, maka dia adalah merupakan satu sifat yang sangat bahaya. Dan sifat yang keempat iaitu sifat sombong dan juga takabur. Jadi dua sifat ini adalah juga merupakan sifat yang sangat bahaya. Di samping sifat-sifat lain yang masih banyak lagi yang dibincang oleh para ulama, tapi Al-Ghazali melihat empat ini sekiranya ada dalam diri kita, dia rosak. Sebab dia melibatkan hubungan kita dengan Allah, begitu juga hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi dengan sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita tengok pandangan Imam Al-Ghazali dalam konteks gopoh gapah ini. Jadi gopoh gapah yang dimaksudkan dalam perbincangan kita di sini, perbincangan ibadat, perbincangan tasawuf ini, bukan sekadar gopoh gapah untuk menghukum orang, tetapi yang dimaksudkan juga dan yang secara khusus di sini ialah kita nak sampai kepada natijah itu secara cepat. Maksudnya kita buat ibadat hari ini,
kita terus nak jadi wali esok. Jadi ini juga adalah suatu yang sangat bahaya. Jadi kata para ulama dalam ilmu tasawuf ini, kita perlu kepada mujahadah yang berterusan dan kita perlu bersabar, tidak gopoh untuk kita dapat. Kalau berdoa, kita nak kabulkan segera. Kalau ibadat, kita nak dapat natijah yang segera. Dan ini juga bahaya dalam konteks hati kita dalam beribadat kepada Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, makna gopoh gapah, ada pun gopoh gapah dan tergesa-gesa dalam melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia satu sifat yang meluputkan segala maksud kebaikan dan menyebabkan anda jatuh dalam perbuatan maksiat. Ini bahaya. Maksudnya kita kadang-kadang kita buruk sangka kepada Allah, juga maksiat. Maksiat di dalam hati kita. Jadi dengan sebab itu kata Imam Al-Ghazali di sini, apa yang menjadikan kita terjerumus kepada maksiat itu, kata maka akan timbul daripada gopoh gapah ni 4 kebinasaan. 4 kerosakan di dalam hati kita. Sebagaimana yang Imam Ghazali bawa dalam sifat dengki, ada 4 kerosakan. Sifat panjang angan-angan, 4 kerosakan. Jadi dibuat dalam bentuk pembahagian untuk mudah kita faham dalam konteks taksim pembahagian-pembahagian ini. Jadi kata Imam Ghazali, sekiranya sifat gopoh gapah ini ada dan menguasai kita, akan merosakkan kita. Yang pertama, seseorang yang beribadat bermaksud mendapat martabat yang tinggi dalam mengerjakan kebaikan dan beristiqamah dalam kebaikan itu, dan dia pun bersungguh-sungguh, maka barangkali dia bergopoh gapah dalam usahanya untuk martabat yang diidamkan, tiba-tiba tak dapat. Maksudnya dia gopoh, maksud dia nak suruh dapat segera natijah ibadat. Mungkin dia puasa, dia ibadat. Maka dibuat dalam tempoh tertentu, tiba-tiba dia dapati dia tidak mencapai apa yang dia ingini, maka dia tinggal ibadat. Maka ini akan merosakkan. Maka ini akan merosakkan. Jadi kadang-kadang kita inginkan martabat itu bukan pada waktunya. Jadi dengan sebab itu kata Imam Ghazali, maka sifat gopoh gapah ini memungkinkan sama ada menjadi dia lemah ataupun putus asa, langsung dia meninggalkan kesungguhan, maka terhalallah martabat yang diidamkan. Maksudnya kita nak dapat darjat di sisi Allah, kita nak taqarrub kepada Allah, nak jadi orang yang soleh, maka kita merasakan kita terus boleh dapat dalam tempoh yang kita kendaki. Sedangkan kita tahu sebagaimana yang disebut oleh para ulama, sebelum kita mencapai sesuatu, kita perlu memperbaiki diri kita keseluruhannya, membersihkan diri kita daripada segala dosa dan noda, dan juga memperbaikkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan makhluk manusia. Jadi semua ini ada kaitan yang dengan itu kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keburukan gopoh gapah ini, bila kita menjadikan ibadat kita ini untuk kita mencapai dan juga mendapat apa yang kita idamkan, dan mungkin jika terlambat maka kita akan tinggalkan ibadat-ibadat yang telah kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suara Ustaz ni okey ke? Sebab saya guna komputer wifi pejabat ni, saya tak ada kabel internet. Jelas Ustaz, jelas insya-Allah. Jelas. Okay. Jelas. Ya. Kalau tak jelas, saya ada komputer satu lagi. Baik, itu yang pertama. Jadi tuan-tuan, yang pertama yang boleh menyebabkan bahaya kepada kita di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita merasakan kita beribadat, kita nak dapat cepat. Kadang-kadang kita pergi haji, kita balik, mula-mula kita rasa macam hebat, kemudian lepas daripada itu kita tinggal, kita akan jauh semula daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita nak cepat. Tapi kalau kita istiqamah daripada awal,
Kita pergi haji, kita balik, kita terus istiqamah, tidak meninggalkan ibadat-ibadat kita, maka kita tidak akan terputus untuk kita mencapai martabat yang telah kita idamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi kata, inna dinana haza matin. Agama Islam ni agama yang unggul dan teguh. Fa'awghil fihi birifq. Maka masuklah di dalam beragama ini dengan lembut. Maksudnya jangan kita gopoh. Maksudnya beramal mengikut orang kata keupayaan, keselesaan, kerehatan. Sebab itu kita tengok agama ini tidak menekan, tetapi mengajak kita kepada kesabaran dan kesungguhan itu. Karena fa'innal al-mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Kerana kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang sangat kencang memacu kenderaannya, maksudnya orang yang gopoh dan ingin segera itu, tiada bumi yang dia dapat merentasinya dan tiada belakang yang dia mampu mengkal duduk di atasnya. Maksudnya orang yang mengejar kencang ini gopoh nak sampai, kadang-kadang hak yang dikehendaki itu tidak kesampaian, dan dia juga mungkin jatuh dari tunggangan. Yang mungkin bahasa pepatah Melayu orang kata jatuh di tipe tangga. Yang nak tidak kesampaian, bahkan kita juga menjadi parah. Jadi ini adalah suatu yang sangat penting untuk kita hayati dalam tajdid iman. Maksudnya kita menjadi orang yang beriman ini, orang yang beriman secara faham. Itu yang maksud kita nak tajdid iman. Sebab apa? Saya dah sebutkan sebelum ini, saya tak ingat. Ada kawan tanya, dia kata apa maksud bila kita kata kita beriman? Maksud kita kata kita beriman. Jadi orang bukan Islam bila dia kata dia beriman, apa yang dikehendaki daripada dia beriman? Apakah dia kena sembahyang, dia kena puasa, itu maksudnya? Ataupun dia kena tinggal makan minum tertentu, itukah yang maksud daripada beriman? Sebenarnya kalau kita lihat bukan itu daripada maksudnya. Sebab itu kita tengok, kalau kita memaham beriman itu meninggalkan itu semata-mata, kerana itu memang ditinggalkan kerana benda lain, maka kita tengok itulah orang yang beriman terjebak melakukan benda-benda yang masih dilarang, benda-benda yang masih benda-benda yang disuruh juga tidak dilaksanakan, kerana kita tidak memahami. Tetapi yang kita melihat, bila kita beriman ini, kita perlu menukar fikiran kita. Ini yang kita nak daripada tajdid iman. Mana kita menukar fikiran kita. Mana kita berubah situasi kita. Cara berfikir, cara bertindak, cara memahami. Jadi bila mana kita tidak berubah cara berfikir, cara bertindak, cara memahami, maka kita tengok ada di sana kita tengok perkara-perkara yang tidak kena. Sebab itu bila kita menjadi orang Islam yang tidak belajar, maka kita akan tengok perangai kita akan sama dengan perangai orang-orang yang tidak Islam. Dalam tingkah laku, dalam ibadat, dalam hubungan kita kata antara manusia dan antara Tuhan, tidak berubah. Sebab apa? Sebab kita tidak mengubah fikiran kita. Sebab itu dalam Quran Tuhan kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan mengubah satu kaum sehingga dia ubah apa yang ada dalam diri dia. Mana mengubah minda, itulah yang akan mengubah manusia. Kita akan menjadi orang yang berjaya bila mana kita berubah. Jadi perubahan ini mesti bertolak daripada fikiran dan juga menurun ke hati kita. Mana kita berubah cara berfikir, kemudian setelah kita faham, kita beriman dengan penuh keyakinan, dan orang yang telah beriman ini akan sanggup berkorban, dan orang-orang yang beriman ini pastinya akan berjuang
dan akan sanggup berhadapan dengan apa jua situasi bila mana tuntutan keimanan mereka itu menghendaki demikian. Itu beza kita tengok agama Islam dengan mana-mana agama lain. Kerana agama Islam ini menuntut kepada kita faham. Agama Islam ini menuntut kepada kita untuk mengerti dan menghayati. Sebab itu bila kita melihat kepada sifat-sifat buruk yang diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali ini, memang memerlukan kepada kita merubah fikiran. Memang memerlukan kepada kita merubah persepsi. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan orang yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beribadat dalam keadaan kita benar-benar cinta, kita benar-benar insaf, kita juga benar-benar merasai apa yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jadi yang kita kata yang pertama, sifat gopoh gapah jika ada dan menguasai diri kita ini, maka dia rosak dan menyebabkan kita terjerumus ke dalam maksiat. Antara lainnya, yang pertama kata Imam Ghazali, ialah kita nak cepat mendapat natijah. Dan ini juga bahaya dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bersangka buruk. Sehingga mungkin kita tengok di dalam hadis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata bila Tuhan nak jawab doa kita? Bila Tuhan nak kabul? Banyak dah doa lama dah minta, tapi tak dapat-dapat. Kita mungkin marah. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, orang yang berdoa itu ini, tapi makan minum dia haram, pakaian dia haram, bahkan semua kehidupan dia ini dipenuhi dengan orang kata perkara-perkara yang dosa, maksiat dan haram. Fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya nak dikabulkan? Jadi di saat kita membersihkan diri kita semua sekali, maka kita akan dapati kita akan mencapai apa yang kita idamkan. Begitu juga ada perumpamaan kata-kata Arab, pepatah Arab, kata dia, illam tasta'jil tasil. Sekiranya kamu tidak tergopoh-gapah, nasi kamu akan sampai. Yang pepatah Melayu kita kata, pandu cermat jiwa selamat. Mana itu akan menyelamatkan kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam konteks gopoh gapah ini, ialah bila seseorang itu gopoh adalah bagi seorang yang beribadat mempunyai satu hajat, lalu dia berdoa kepada Allah dengan memperbanyakkan doanya dan bersungguh-sungguh, maka berkemungkinan dia meminta disegerakan penerimaannya supaya tiba waktunya, sebelum tiba waktunya. Kemudian dia tidak mendapat hajatnya, kerana itu dia menjadi lemah dan jemu sehingga langsung meninggalkan berdoa. Sedangkan doa ini kita diminta, doa ini kita dituntut supaya kita tidak mendesak Tuhan, supaya kita juga tidak putus asa. Jadi dengan sebab itu, sebagaimana kata para ulama tadi, saya dengar Syekh Ramadan Al-Buti menyebut, kita memang disuruh, sebab Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah, aku kabul doa kamu. Itu janji Tuhan kepada kita. Cuma syarat-syaratnya perlu kita penuhi supaya kita tidak terjebak dengan sifat gopoh. Mungkin kita ada hajat, tetapi kita seolah-olah memaksa Tuhan supaya menerima hajat kita dalam keadaan kita sebenarnya tidak memenuhi tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih daripada itu kita bimbang ialah kita akan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya dia meninggalkan doa, maka hajat dia tidak kesampaian. Begitulah juga sebagaimana kita beribadat, kita nak supaya kita dekat dengan Tuhan, tiba-tiba kita tidak dapat, maka kita pun tinggal ibadat. Bila tinggal, maka kita juga tidak akan dapat apa yang dikehendaki, iaitu kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ada seorang yang menzaliminya, menyebabkan dia merasa marah terhadap penzalim itu. Macam kita biasanya begitu, kan? Lalu dia segera mendoakan bala ke atas penzalim itu. Maksudnya,
gopoh kitanya ialah kita berlaku zalim semula kepada orang lain. Kerana bila kita melihat orang-orang yang gopoh ini, mereka tidak berfikir panjang. Jadi saudara Muslimnya itu didoakan dengan doa kebinasaan, kehancuran. Sebab itu kadang-kadang kita tengok sebilangan ibu bapa yang tidak berhati-hati kerana kesalahan anak-anaknya, maka didoakan yang buruk-buruk ke atas anaknya. Kerana hati dia marah. Ini adalah juga gopoh. Tidak cermat dan boleh membawa bahaya. Kerana doa ibu bapa itu makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doakan kecelakaan untuk anak-anak kita. Kita doakan kebinasan untuk saudara muslimin kita. Dan itu adalah suatu yang sangat tidak baik. Maka kata Imam Ghazali, dengan doa itu maka binasalah muslim yang zalim tadi. Dengan sebab doa itu. Dan berkemungkinan dia melampaui batas sehingga didoakan lebih daripada itu ke atas penzalim. Maka dengan doa yang buruk itu dia jatuh ke dalam maksiat dan kebinasaan. Maksudnya ini pernah juga kita rata-rata kalau kita tidak cermat, kita mendoakan keburukan kepada orang lain, sepatutnya kita tidak sedemikian. Begitu kita lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dizalim oleh umatnya, tidak pernah Nabi kata ya Allah binasakan mereka. Kalau Nabi sebut je macam tu, segera musnah. Sebagaimana yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh, bila Nabi Nuh kata Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajuran kafara. Terus turun banjir, tenggelam, habis belaka. Mati semua. Jadi Nabi Muhammad pun sama. Di saat Nabi keluar ke Taif, Bani Saqif ini telah menzalimi Nabi. Menghina dengan kata-kata, menyakiti dengan tingkah laku dan perbuatan mereka sehingga Nabi cedera dan luka. Di saat Nabi melarikan diri, kalau tuan-tuan baru pergi Mekah sekarang ni, banyak pakej-pakej umrah yang pergi ke Taif. Tuan-tuan boleh tengok perjalanan Nabi daripada Mekah ke Taif ini lebih kurang 100 km. 90 km begitulah daripada Taif. Kalau kita dari Bangi ini, mungkin dari Bangi sampai ke Melaka lebih kurang itulah jarak Mekah ke Taif ini. Itu Nabi pergi berjalan kaki. Bukan pergi naik kuda, naik kenderaan. Tidak, jalan kaki. 100 km kerana nak menyampaikan dakwah, nak menyelamatkan umat. Tapi dalam situasi tersebut, kita mendapati masyarakat Saqif di Taif itu menyakiti Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarikan diri daripada serangan dan juga tingkah laku orang-orang Taif yang menghalau Nabi dan membaling Nabi ini lebih kurang 5 km. Dibaling Nabi, dihalau, dicerca, dimaki. Jadi bila Nabi berehat di kebun kurma Utbah dan Syaibah di Taif itu, tiba-tiba datang malaikat beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menjaga bukit yang dipanggil Malakul Jabalain. Dia kata, wahai Nabi Muhammad, kalau nak aku angkat bukit ini gempuk atas kepala mereka, habis mereka tu mampu. Kita kata mati habis. Kalau engkau nak wahai Muhammad, kamu kata sahaja, bukan kata suruh. Kamu kata ya, memang habislah mereka. Namun kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang, Nabi pengasih, Nabi penyayang kepada kita dan umat manusia ini. Nabi kata tidak mengapa dan tidaklah perlu untuk dibinasakan mereka. Sekiranya mereka tidak beriman, maka nanti anak-anak cucu mereka ini akan beriman. Kita tengok kesabaran Nabi melihat kepada ending yang sangat jauh. Iaitu kalau mak ayah dia tak nak beriman lagi, insya-Allah anak cucu dia tak akan beriman. Kita sekarang ni mungkin panggil mak ayah tak bagus.
kita pun habis, anak cucu dia habis, kita doa supaya binasa belaka. Jenis spesies makhluk apa. Kita kata habis, kita doa binasakan spesies makhluk dia, keluarga dia, keturunan habis. Bukan dia seorang. Dah kita berdosa kepada Allah, mendoakan keburukan kepada orang lain. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab itu sifat gopoh-gopoh ni bahaya. Baik, jadi Nabi SAW kita tengok kerana Nabi tidak binasakan Bani Saqif ini. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, selepas daripada itu, kita dapati orang-orang Taif ini telah datang ke Madinah dan Islam. Sekarang ni Nabi duduk di Mekah, waktu Nabi di Mekah. Setelah orang-orang Quraisy tidak menerima dakwah Nabi, menyeksa Nabi, Nabi pergi ke Taif. Orang Taif juga tidak terima. Dan Nabi tidak doakan kebinasaan. Kalau Nabi doakan kebinasaan orang Taif, doakan kebinasaan orang-orang Mekah, Quraisy, agak-agak siapa yang akan jadi orang yang beriman kepada Nabi nanti? Siapa yang agak-agaknya akan menjadi orang yang beriman? Tak ada. Dah semua mati belaka. Sedangkan Islam datang ni untuk mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada keimanan. Jadi dengan sebab itulah kita tengok tentang peranan kita ini, bila ada dalam hati kita rasa kasih sayang kepada rasa kasih sayang ini, maka kita akan merasa simpati, kasih kepada semua orang. Kita kasih kepada orang-orang bukan Islam supaya mereka ini jadi Islam dan tidak mati di dalam kekufuran, nanti dia masuk neraka. Kita nak supaya mereka selamat sebagaimana yang kita tengok kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kepada sesama kita umat Islam. Kita kasih kepada mereka. Kita nak keimanan ini menjadi pegangan dan kita tidak mahu mereka ini bergelombang dengan dosa dan maksiat. Jadi dengan sebab itu, sebagaimana contoh yang ketiga ini, bahayanya kalau orang zalim kita, kita pun doa supaya binasa dia, semua keturunan dia. Orang Melayu kita ni sebab terpengaruh dengan laknat mahsuri kan. Maksudnya binasa 7 keturunan. Habis keturunan baru Langkawi boleh dibangunkan. Begitulah kot. Sekarang ni dah majulah pula, macam-macam lah pula. Jadi sampai 7 keturunan didoa binasa. Bukankah itu satu yang buruk? Sepatutnya kita mendoakan keselamatan. Orang menzalimi kita, kita bersabar. Kita mendoakan semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Semoga Allah memberi hidayat kepada mereka. Begitulah Nabi mendoakan kepada masyarakat Quraisy. Sehingga bila Nabi membuka kota Mekah, Nabi tanya kepada orang-orang Mekah. Sekarang ini Nabi bawa tentera 10,000. Orang Mekah, orang kata terkontang-kanting dah. Tengok macam mana, mati habis dah pak kita. Tentera bersenjata, 10,000 orang lagi. Mana terus melingkungi kota Mekah. Mana orang Mekah tak boleh nak kata apa dah. Lalu bila Nabi masuk kota Mekah, Nabi tawaf, Nabi tanya ahli-ahli Mekah. Nabi kata, sekarang apa yang kamu fikirkan saya akan lakukan kepada kamu? Ya, sepatutnya dengan apa yang dia telah bunuh sahabat Nabi, dia telah hina Nabi, sepatutnya memanglah mereka ni dibunuh. Maksudnya orang-orang yang Mekah ni sepatutnya semua lelakinya itu dibunuh kerana jahat durjana sangat kan. Sepatutnya begitu. Tapi orang-orang Mekah ni merasai betapa Nabi ini hampir dengan mereka. Kata mereka, akhun karim, ibnu akhun karim. Saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang mulia. Mana orang baik, anak orang baik, keturunan yang baik-baik, maka kata Nabi, izhabu antumut tulaqa. Mana pergilah kamu semua, kamu sekarang bebas, tidak diapa-apakan. Tidak dibunuh dan tidak disakiti. Maka selepas daripada itu, semua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penduduk ahli Mekah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, daripada hak yang orang biasa sehinggalah kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang sebelum ini memusuhi Nabi, berperang dengan Nabi, seperti Sayyidina Abu Sufyan masuk Islam, dan juga isterinya Hindu yang pernah mencicang Sayyidina Hamzah. Semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya
Nabi mengambil langkah gopoh kita kata mendoakan kebinasaan kepada mereka, minta dengan Allah dimatikan, mati terus. Jadi siapa yang akan berjuang? Kita tengok di antara orang yang sangat banyak menyumbang kepada Islam ini dari kalangan sahabat Nabi ialah anak Abu Sufyan sendiri, Ikrimah Ibn Abi Sufyan, yang kita tengok sebelum ini menentang Nabi. Jadi itulah tuan-tuan yang kita dapati sifat gopoh gapah ini perlu. Jadi, maksud sifat gopoh gapah di sini bukan gopoh gapah dalam tingkah laku sahaja. Gopoh gapah dalam tingkah laku pun tidak bagus. Perlu kita cermat, sebab tu Nabi kata al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Gopoh gapah ni daripada syaitan, lemah lembut dan sopan santun itu daripada Allah. Itulah agama, tuan-tuan. Jadi apa-apa pun bila ada sopan maka dia jadi elok. Dan apa-apa pun bila ada gopoh gapah dan juga tidak cermat, ini dia akan merosakkan. Jadi kerosakan gopoh gapah ini yang pertama, kita akan merosakkan ibadat kita. Itu yang paling bahaya. Kalau kita berdoa, kita akan tinggal doa. Kalau kita beribadat, kita tinggal ibadat. Dan sekiranya kita dizalimi, kita juga melampaui sehingga kita mendoakan kepada orang kebinasaan dan seumpamanya. Begitulah juga yang kita tengok tingkah laku yang lain. Yang keempat, kata Imam Ghazali, dalam beribadat ini, prinsip asas dalam ibadat ialah sifat warak. Warak pula asalnya ialah tindik pandai yang cukup sempurna dalam meneliti semua perkara. Jadi warak ini dalam ibadat ni kita panggil warak dalam ibadat, warak dalam muamalat. Erti warak dalam kehidupan ini, hak yang haram kita tinggal, hak yang syubhat kita tinggal, bahkan makruh pun kita jauhi. Dan perkara-perkara yang halal pun kita tidak berlebih-lebihan. Dan warak dalam ibadat juga perlu pada cermat. Sebab itu di antara kita tengok tidak ada sifat warak dalam ibadat ini, sifat cermat dalam fahaman agama ini. Sebab itu kita duk tuduh orang semua bid'ah belaka dalam ibadat. Ulama-ulama pun bid'ah belaka. Sebab tidak ada sifat warak di dalam ibadat. Contohnya Syekh Ramadan Al-Buti dia sebut macam puasa dalam dalam bulan Sya'ban. Sebab kita nak masuk bulan Sya'ban dah. Memang tidak ada hadis yang sahih untuk puasa dalam bulan Sya'ban. Tapi hadis-hadis yang dhaif ini bukan bermakna dia tidak boleh digunakan. Jadi dengan sebab itu kata dia warak di dalam ibadat ini. Bila kita ada dapati hadis-hadis, maka kita ambil. Kita ambil. Jadi dalam hadis untuk berpuasa di dalam bulan Sya'ban, memperbanyakkan ibadat pada malam-malamnya, itu termasuk kata dia apa yang dipanggil sebagai warak. Jadi dengan sebab itu perlu kita faham secara lebih mendalam perkara-perkara agama dan cermat di dalam tindakan. Jadi dengan sebab itu kata dia dalam beribadat ini perlu kepada tilik pandang, warak dan cermat. Jadi maksud warak dan cermat ini makna kita meneliti secara menyeluruh. Jangan kita gopoh gapah. Kadang-kadang hari ini banyak kita tengok mudah kita nak bid'ah dan salahkan orang, khususnya dalam perkara-perkara ibadat yang ada perselisihan dalam kalangan ulama. Malam tadi ada seorang dari Terengganu jenis telefon tanya isu dia, kata sebab apa kat masjid dia kata tak ada dalil nak baca Quran nak hadiahkan kepada orang tua. Macam kita baca Yasin nak hadiahkan kepada orang yang sudah mati. Kata dia ini adalah kesalahan dan juga maksiat. Jadi sebenarnya kita melihat ini juga di antara tak cermat. Sebab benda ini kita tahu ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf itu kita kena tahu daripada mana mula perselisihan ulama bila berbincang itu. Isunya ialah ibadat amalan individu. Ibadat yang amalan individu. Sembahyang untuk kita, baca Quran untuk kita,
Jadi bagaimana kita kata Quran ini boleh kepada orang lain? Jadi ulama kita kata, kita boleh mendoakan kepada mereka. Kita mendoakan kepada mereka. Jadi kalau kita baca kisah sahabat-sahabat Nabi di dalam peperangan Tabuk, ada sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi, Ulbah bin Sa'id kalau tak silapnya. Jadi dia ini nak pergi berperang dengan Nabi tapi tak boleh. Betul, nanti kalau tuan-tuan baca dalam surah At-Taubah ada kisah orang-orang al-mukhallafin, orang-orang yang tidak dapat hadir untuk berperang dengan Nabi SAW disebabkan mereka tidak ada duit, mereka tidak ada tunggangan untuk menaiki tunggangan tersebut dalam peperangan Tabuk ini. Maka mereka merasa sedih di dalam keadaan tersebut kerana tidak boleh turut serta berjihad dengan Rasulullah SAW ini. Lalu Ulbah ini berdoa, bangun tengah malam dan dia mensedekahkan pahala orang-orang yang mencaci dia. Pahala orang-orang yang mencaci dia itu dia maafkan dan dia sedekahkan pahala sebab dia tak ada duit nak sedekah. Dia sedekahkan pahala itu kepada kaum muslimin. Kemudian bila bangun pada pagi esok, Nabi tanya siapa yang bersedekah malam tadi? Semua orang senyap. Semua orang senyap. Tak ada orang yang sebab tengah malam siapa nak sedekah? Maka Sayyidina Ulbah ini beritahu apa yang dia telah buat, yang dia sedekah pahala itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada Ulbah, kata dia, Allah telah terima sedekah kamu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala terima sedekah, maka Nabi SAW telah memberikan kepada Ulbah dan kawan-kawan dia, lebih kurang 6 orang, setiap mereka ini seekor tunggangan untuk turut serta di dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi ini kesungguhan, tuan-tuan. Kesungguhan. Dan kita tengok sehingga dia mensedekahkan pahala yang sepatutnya dia akan dapat lah. Kita caci orang yang tidak sepatutnya. Nanti bila pergi ke akhirat, orang yang mencaci kita itu kena bayar caciannya itu kepada kita di hari akhirat. Jadi jangan main-main, tuan-tuan. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi kata, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat-sahabat kata, al-muflisu minna man la dirham lahu wa la dinar. Orang muflis dalam kalangan kami ini orang tak ada duit. Tak ada duit, tak ada ringgit, tak ada ringgit, tak ada sen lah. Mana orang muflis tak ada duit, tak ada duit langsung. Lalu kata Nabi, tidak. Al-muflisu ini, kata Nabi, orang yang datang di hari akhirat kelak. Waqad zalama hadha, dia menzalimi orang ni, wa syatama hadha, wa safaka dama hadha, dia telah menumpah darah orang. Mana dia buat kezaliman macam-macam. Sehingga nanti di hari akhirat diambil kebaikan dia, beri kepada orang yang dia zalimi. Ambil, beri. Habis kezaliman dia, habis kebaikan dia. Sedangkan dia perlu beri kepada orang yang masih ramai lagi yang telah dizalimi daripada hamba-hamba Allah. Maka Allah akan ambil kesalahan orang lain, bubuh atas dia. Jadi sekarang ni, hak ni betul-betul lah makna orang kata jatuh di tipe tangga. Mana dia sudah tidak ada kebaikan, kemudian ditambah pula dengan kejahatan orang lain, orang lain tu akan kuranglah kejahatan sebab dibubuh kat dia. Sepatutnya orang lain akan bertambah kebaikan kerana ambil hutang kebaikan dia itu bagi kat dia. Jadi dengan sebab itu Sayyidina Ulbah ini telah menghadiah sedekah pahala dia kepada orang-orang muslimin. Jadi kepada sesiapa saja kita harap kita juga mendapat pahala sedekah Sayyidina Ulbah
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan yang Maha Mulia untuk hamba-hambanya. Maka tuan-tuan, begitu sekali kita tengok sifat akhlak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana tidak ada duit nak disedekahkan pahala macam tu. Jadi kawan ini, kita sekarang ni duk baca, kita ya Allah kami sedekahkan pahala bacaan Yasin ini juga kepada si mati. Kata dia hak ni tak ada sahabat-sahabat Nabi buat. Lebah sahabat Nabi buat tu sedekah pahala. Jadi dia kata tu pahala hak dia dah. Hak ni okey, bacaan Quran ni bukan pahala kita. Kita minta supaya Tuhan bagi pahala kepada orang yang sama. Jadi sebab kita tak cermat, jadi kita mengatakan bahawa sahabat tak buat sebab kita tak faham. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, sebab itu kata Imam Ghazali, kita bila kita belajar ini penting juga dalam tajdid iman tuan-tuan. Kita tengok apa yang Tuhan suruh larang dalam Al-Quran. Kalau tak ada dalam Quran, tengok pada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada dalam hadis-hadis Nabi, tengok apa amalan para ulama. Kerana ulama tidak akan buat amalan yang bercanggah dengan agama Islam. Itulah sifat daripada dulu. Jangan kita cari amalan untuk bomoh atau bomoh cerita lain lah. Amalan para ulama. Jadi kita carilah para ulama tuan-tuan. Lah ni orang nak cari ular dalam semak macam-macam. Kan? Cari ulama. Mana orang-orang yang alim dan faham dalam agama. Jadi perlu untuk kita memahami ajaran Islam. Inilah yang kita nak dalam tajdid iman muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada sikit masa lagi nak cukup 1 jam sebab kita tak dimula 95 minit. Ada 15 minit lagi. Jadi kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali, maka apabila seseorang itu gopoh dalam banyak urusannya dan tidak cermat. Ni. Mana dalam ibadat kita tak cermat, dalam tingkah laku kita tak cermat, dalam pergaulan dengan orang tak cermat, maka banyaklah kita tuduh orang. Dalam agama tak cermat, kita bid'ahkan orang. Dalam agama, dalam pergaulan kita tak cermat, kita fitnahkan orang. Dalam beribadat tak cermat, kita marah kat Tuhan. Itulah yang perlu kita ubah. Jadi dengan sebab itu kata Imam Ghazali, kita berubah sifat gopoh ini dengan sifat cermat, berhati-hati. Dalam ibadat kita baik sangka dengan Tuhan. Tuhan ni sayang kat hamba dia. Sebab itu dalam hadis kursi Nabi kata, ana inda husni dhanni abdi bi. Aku ini mengikut sangkaan baik hamba aku kepada Allah. Jadi ini yang orang-orang ceramah motivasi kata dia, kita kena sentiasa positif. Ini positif. Saya boleh katakan positif ini dengan cermat. Jadi sebab itu di dalam ada hadis juga Nabi kata, iltamis li akhika sab'ina uzran. Berikan kemaafan kepada kamu ini 70 keuzuran. Berikan kepada saudara kamu ini 70 keuzuran. Maksudnya kadang-kadang dia buat gitu, dia buat gini. Mungkin. Sebab kalau kita tidak letak mungkin ini, mungkin kita akan stres, marah sungguh. Kadang-kadang kita telefon kawan. Telefon sekali tak angkat, telefon 2 kali tak angkat. Kita rasa marah juga kan. Sebab mungkin ada mustahak. Tapi kalau kita bagikan keuzuran, kita mungkin dia tak dengar. Ataupun mungkin perangai dia tak dengar. Perangai dia tak dengar. Banyak jenis orang jenis perangai tak dengar ni banyak. Tidak ada sensitiviti, tidak ada kepedulian. Ataupun memang dia tak suka bergaul dengan orang lain tu. Okey, kalau mungkin. Jadi kita tak tahu apa-apa. Tapi kita ambil sudut positif dan kita ketepikan sudut negatif. Kalau kita mungkin ambil sudut negatif, mungkin hari ni banyak kita ada musuh, kita ada ramai orang yang kita benci. Tapi kalau kita ambil sudut yang positif, kita rasa kita boleh miliki ramai sahabat dan ramai teman. Dan begitulah juga kalau kita ada sifat gopoh ini, kita rasa mungkin orang yang banyak kita benci adalah orang yang paling hampir dengan kita.
orang yang banyak kita marah, orang yang sebenarnya menyayangi kita. Itulah kadang-kadang kalau kita isteri, suami kita marah. Kalau kita suami, mungkin isteri kita marah. Kalau kita mak ayah, anak kita marah. Sedangkan semua orang yang kita marah itu orang-orang yang sebenarnya menyayangi kita. Jadi kalau kita berfikir panjang, mungkin kita agak cermat. Kita melihat sebenarnya kita berada dalam situasi yang sangat harmoni. Jadi kenapa kita tidak cermat dan tidak berhati-hati? Jadi itu kita melihat Islam satu agama yang sangat hebat. Dan keimanan yang perlu kita teguhkan, kerana tanpa kefahaman yang mendalam terhadap agama ni boleh merosakkan kita. Nampak tuan-tuan? Jadi kita nak simpul dah, nampak ramai apa tu, nak pergi tempat lain dah tu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jadi jelaslah perlu kepada kita tidak kita perlu cermat di dalam kehidupan kita. Jangan gopoh-gapoh dalam sesuatu perkara, dan kenal pasti dulu dan mencari kenyataan dengan jelas, serta tidak dilakukan penangguhan untuk penelitian dan tilik pandang dalam urusan sebagaimana mestinya. Dan dia tergesa-gesa bercakap ini pun, maka akibatnya dia akan terjatuh dalam kegelinciran cakap kalau kita tidak cermat. Begitu juga dia tergesa-gesa dalam makan, menyebabkan dia jatuh dalam termakan yang haram dan syubhat. Kita tak cermat dalam makan minum. Begitu juga dalam urusan dia berlaku gopoh-gapoh, menyebabkan dia terluput daripada sifat wara' dalam tindakan-tindakan. Dan di manakah kebaikan, kata Imam Ghazali, dalam ibadat kalau tanpa wara'? Mana tak ada lah ibadat kita, kehidupan kita kalau tidak ada sifat wara'. Kerana wara' inilah yang menjadi wara' ni pun dia bukan duduk pada pakaian. Kita tengok wara'nya pakaian dia buruk je. Pakaian dia pakaian bandar saja. Kan? Bukan wara', bukan zuhud lagi tu. Wara' zuhud ini ialah satu sifat yang ada dalam hati kita, sebagaimana kita bincang sekarang. Sifat hati yang menjadikan tingkah laku kita itu sentiasa harmoni, gitu. Kemudian apabila adalah seorang gopoh-gapoh dalam sifat yang menyebabkan terputus daripada darjat kebaikan, tersekat daripada memperoleh hajat, lagi membinasakan orang Islam dan dirinya sendiri, maka itulah lagi bahaya. Kemudian bahayanya dirinya terluput daripada sifat wara' yang merupakan modal utama dalam ibadat. Maka justru itu wajiblah bagi seseorang itu seseorang Islam itu memberi perhatian memberikan perhatian yang berat atau memberikan perhatian yang utama untuk menghapuskan sifat ini, dan selepas itu memperbaiki dirinya, dan Allah juga pemberi taufik dengan kurnia dan limpah inayahnya, rahmatnya kepada kita. Jadi itulah tuan-tuan, kita tak dapat habiskan sifat yang kedua nanti, itu sifat takabur. Ini insya-Allah kita sambung dalam ruang tajdid iman kita yang akan datang, iaitu bahaya dan buruknya sifat takabur. Sebagai sebelum kita tutup, untuk ingatan, jadi Imam Al-Ghazali telah menjelaskan kepada kita 4 sifat yang sangat bahaya dalam diri kita sekiranya ia ada, iaitu dia adalah sifat-sifat hati. Tapi cerminan itu akan muncul, terpapar, terpancar dalam kelakuan dan tingkah laku kita. Iaitu sifat yang pertama, iaitu sifat panjang angan-angan. Yang dimaksudkan panjang angan-angan di sini, kita rasa kita ada banyak masa sehingga kita tangguh ibadat dan juga meninggalkan taubat. Dan ini akan merosakkan ibadat kita. Yang kedua ialah sifat dengki yang ada dalam hati kita. Yang dimaksudkan dengan sifat dengki ini, kita tidak merasa baik kelebihan-kelebihan dan nikmat yang didapati oleh orang lain, dan kita berusaha untuk menjatuhkannya. Dan ini juga sifat buruk yang merosakkan ibadat kita. Jadi sifat ini perlu, sifat panjang angan-angan itu
kita perlu ganti dengan sifat pendek angan-angan. Sifat dengki, kita kena ganti dengan sifat nasihat menasihati. Dan yang kita bincang pada pagi ini ialah sifat gopoh gapah. Gopoh dalam ibadat, menyebabkan kita tinggal berdoa. Kita juga nak cepat sampai bila kita ibadat, tak dapat-dapat, kita kata kita puasa, kita semayang, tak dapat-dapat juga, kita tinggal ibadat, rosak juga. Kemudian yang ketiga, gopoh sehingga kita mendoakan keburukan kepada orang Islam. Kalau kita dizalimi, maksudnya kita menzalimi orang lebih daripada itu lagi. Jadi semua ini adalah sifat yang tidak baik yang merosakkan kita. Begitu juga dalam ibadat ni perlu kepada cermat dan warak. Jadi gopoh gapah ini menyebabkan kita kadang-kadang semua benda kita akan menganggap bid'ah, menghukum orang dalam keadaan tidak cermat. Kadang-kadang kita tengok kita tak belajar. Yang kita bid'ahkan tu pula ulama'. Jadi hak duk berlaku hari ni begitulah. Kita belajar engineering science, kemudian kita pergi bid'ah hak ulama'-ulama'. Jadi hak ni yang duduk jadi letih. Duduk jadi letih. Bukan salah kalau kita tahu, tak apalah. Tapi kadang-kadang dalam keadaan kita tidak tahu, kita tidak cermat. Sedangkan dia urusan agama, maka dia merugikan dan dia merosakkan dan menimbulkan fitnah dan kekeliruan. Semua ini adalah perkara yang perlu kepada tajdid iman. Dan gopoh gapah ini kita perlu rawat dengan cermat. Cermat dan juga warak. Jadi bila ada cermat dan warak ini, maka kita akan selamat. Dan insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang, kita akan bincang berkaitan dengan sifat yang keempat, iaitu sifat takabur. Sifat takabur ini sebagaimana hadis Nabi SAW, sifat yang menjadi penghalang besar kita daripada masuk syurga. Sebagaimana kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam dirinya itu walaupun sebesar zarah sifat takabur. Maksudnya tak apa yang dimaksudkan dengan takabur ini, kata Nabi, batarul haq wa ghamtin nas. Takabur ini ialah kita tidak menerima kebenaran dan juga kita memandang rendah kepada orang. Mana orang yang takabur ini pastinya tidak akan menerima nasihat dan pandangan orang kerana dia tidak mencari kebenaran. Dan yang kedua, dia juga tidak akan boleh berinteraksi dengan orang lain kerana dia berasa dia yang mulia, orang lain hina belaka. Jadi sifat ini sifat yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia juga tidak disukai oleh ramai dalam kalangan manusia juga. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya rasa setakat itulah kuliah duha suntikan rohani untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, untuk sama-sama kita memperbaiki diri dan juga untuk mentajdidkan iman kita, dan kita mahu kita menjadi orang beriman yang berfikir dengan minda yang terbuka. Kita berubah diri kita dengan minda yang fikiran yang waras, kita menjadi orang Islam dan orang beriman yang terbaik dan beramal dengan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon maaf salah silap, kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan keikhlasan kita semua di dalam usaha mendalami ilmu agama ini mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya, serta pimpinan dan tuntunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita secara zahirnya kita tahu kita banyak kelemahan, banyak kekurangan, khususnya yang bercakap lah. Jadi yang tak bercakap kita tak tahu, kan? Kadang-kadang orang yang duduk diam dia lebih banyak daripada orang bercakap. Cuma orang kata oleh kerana inilah perkongsian, maka kita menerima dia sebagai satu perkongsian, insya-Allah. Terima kasih kepada semua
dan mohon maaf sekali lagi apa-apa yang kurang, dan Ustaz serahkan kepada urus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak buka soalan ke? Boleh kalau ada nak, kalau hak yang boleh lah, kita pun tak tahu-tahu juga hak mana boleh, kita boleh lah. Kan? Silakanlah kalau ada apa-apa. Ya, kalau ada sebarang kemusykilan nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sikit je, saya suka bila Ustaz kata tadi agama mengajak pada kesabaran dan kesungguhan kan. Sebabnya dalam kesabaran tu ada elemen sesuatu yang susah sebenarnya, dan juga kesungguhan tu ada elemen memaksa kan. Tapi orang suka ambil mudah dengan cara fikir dia yang menyatakan Islam ni mudah dan Islam bukan agama yang memaksa. Minta Ustaz ulas sikit Ustaz, bila kita berdepan dengan orang macam ni, cara fikir mereka tu. Allahuakbar. Baik. Okey, satu cara berfikir yang baiklah. Ini penting juga tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita berinteraksi, kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah ini, kita tentunya perlu, ini yang kita kata ruang tajdid iman, yang memerlukan kepada kita untuk membangunkan keimanan. Jadi itu di antara kita kata kekeliruan. Bila kita kata Islam ni agama yang mudah, maksudnya kita boleh buat ikut suka hati. Tak kena juga. Sebab Islam ni sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW tadi, Nabi kata al-Islam matin. Islam ni agama yang teguh. Erti agama yang teguh, dia ada peraturan, dia ada sistem. Jadi tidak mungkin Islam ini boleh dibuat begitu saja, tak. Mana ibadatnya ada sistem, peraturan-peraturan, halal haram, semua ada sistem. Maka dengan sebab itu kata Nabi fa'awghilhu birifq, maka masuk, maksudnya beramal dan laksanakanlah Islam ini dengan lemah lembut dan berhati-hati. Maksudnya dengan cermat. Mana kita buat yang kita kata ibadat, kita buat. Dan Islam tidak tuntut kita buat banyak. Cuma hak yang wajib fardu ain tidak banyak. Sembahyang 5 waktu. Puasa setahun sekali, sebulan Ramadan. Kan? Kita tengok zakat. Kemudian makan minum kena pastikan yang halal. Banyak hak halal daripada hak haram. Kan? Hak halal banyak daripada hak haram sikit je. Kita duk kalut nak makan hak haram sebab apa? Berlambak hak yang halal. Jadi sekarang ini persoalan, okey, sekarang kalau Islam itu mudah, memang Islam itu mudah. Kalau payah, dia tidak menjadi syariat. Sebab itu kita tidak menjadi payah dan tak. Contoh misalnya, kita kan payah nak sembahyang bila musafir. Naik kapal terbang, lari sana sini. Payah kan nak sembahyang? Tuhan permudahkan terus jamak. Daripada 4 jadi 2. Kan lagi, bila payah, tak boleh buat sembahyang kerana sakit dan sebagainya. Maka kita tengok tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Mana dipermudahkan. Dari sudut tata cara dan cuma untuk kita kata Islam ni tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan pada keimanan. Pada keimanan tidak ada paksaan, ya. Sebab kita akan bertanggungjawab. Tapi bila kita jadi orang beriman, ya, kita dipaksa untuk patuh. Bukan dipaksa, makna kita kena akur untuk patuh dengan ketetapan agama yang telah ada. Contoh, kita duduk di pejabat. Bila kita dah jadi warga pejabat ada perkeliling, ada peraturan. Jadi kita tak boleh kata kita bekerja dengan bebas. Kita ada peraturan. Jadi kalau tak ikut peraturan, maka kita kena tindakan. Agama pun sama. Jadi bila kita dah tahu, faham, akur, maka kita kena terima. Jadi sebab itu konsep agama ni kita kena beriman. Bila kita beriman, maksud kita, salah satu ciri keimanan ialah akur dengan tuntutan yang ada. Sebab itu orang kata tuntutan la ilaha illallah ni, kita akan tanya bila kita kata la ilaha illallah, saya kena buat apa? Sebab itu bila kita mula-mula masuk pejabat, bila kita ketua di pejabat,
pegawai-pegawai baru lapor diri. Kita akan buat apa ni, apa kita kata, lapor diri untuk dia baca aku janji dia sebagai pegawai. Apa dia yang dia kena buat? Jadi selepas dia baca aku janji dan dia faham, tahu bahawa dia adalah staf pegawai, dia tak boleh nak kata ikut suka hati dia ada kebebasan. Memang tak kepala macam ni. Ya, dan agama pun sama. Maksudnya kita ada kebebasan, tapi kita kena akur bahawa itu adalah tuntutan. Kita baca ikrar, betul. Kita baca ikrar. Jadi ikrar yang kita baca itulah yang kita kata kita telah meletakkan diri kita dalam suatu situasi yang kita faham itulah keadaan kedudukan kita. Bila jadi seorang Muslim, kita memang kena, orang kata sabar apa? Ya, sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Sabar juga untuk melaksanakan perkara yang taat. Tapi apakah dalam sabar dan dalam meninggalkan yang larang dan melakukan yang taat itu kita tidak ada kebebasan? Ya, bebas. Sebab itu syariat Islam kata sembahyang 5 waktu ya wajib. Tapi wajib itu diberikan waktu yang luas. Yang kita panggil sembahyang wajib muasa'. Masuk wajib muasa' maksudnya ada masa. Walaupun afdal dan terbaiknya dah masuk waktu sembahyang berjamaah, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita mungkin masuk waktu kita ada kerja lain, tidak ada halangan. Bahkan kita kata mungkin kita macam doktor yang membuat pembedahan, dibolehkan jamak. Sebab apa? Kalau dia tinggal mati kawan tu. Mati kawan tu. Jadi dengan sebab itu dia boleh untuk nak. Jadi kita tengok pembedahan yang menyebabkan berapa jam. Tak ada lah pula sampai sehari semalam kan. Sehari semalam apa dia boleh tukar orang. Dia ada waktu untuk boleh sembahyang. Tidak ada sampai kita kata ibadat tidak boleh dilaksanakan. Tu kita tengok kalau ada lah lagu tu memang tak relevan lah agama. Dan Islam memang agama yang sangat relevan. Peace, harmoni. Cuma kita yang tak belajar, tak erti. Itu je. Jadi kerana kita tak erti itu, maka kita merasakan orang lain pun pada tahap yang sama. Ini yang menjadi masalah kita. Sebab itu Nabi kata di akhir zaman nanti akan ada orang yang lahir dalam kalangan masyarakat ini, dia baca Quran tapi tak lepas halqum. Maksudnya pemahaman Islam dia itu pada tahap halqum saja, tak masuk ke dalam hati. Tidak boleh merawat jiwa dan sanubari dia. Inilah kelompok-kelompok yang ekstrim yang di zaman Nabi dulu dipanggil Khawarij, zaman kita hari ini yang dipanggil golongan-golongan ekstremis ini. Yang telah menimbulkan kekeliruan yang sangat banyak dan juga fitnah yang merata dalam dunia manusia hari ini kerana salah faham terhadap tingkah laku mereka. Jadi dengan sebab itu kita harap dengan melalui Gemar Nur Iman ini satu inisiatif yang sangat baiklah dalam kalangan muslimat ini yang luar biasa untuk melakukan usaha pengajian agama walaupun secara di atas talian. Mudah-mudahan ia sangat-sangat bermakna dan berguna kepada kita insya-Allah. Okey, terima kasih. Ya, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Mira, suara tak dengar Mira. Allah. Okey, saya serahkan. Tak dengar tak apa yang pengurusi cakap tadi nak kena buat apa, saya tak dengar. Yes, ada lagi soalan ke? Kalau tak ada, kita tutup majlis. Tak ada, kalau tak ada, kita tutup lah ya Ustaz. Boleh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. InsyaAllah. Sama-sama. Kesimpulannya, ubah cara berfikir, bertindak, memahami. Jangan gopoh-gapah. Cermat, berhati-hati dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita dan amal ibadat kita. Jadi ilmu tasawuf ini perlu kepada istiqamah dan berterusan. Moga kita dapat mentajdidkan iman kita setiap hari insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemar Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari, istiqamah dengan majlis ilmu insya-Allah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat sedikit ibahan kuliah hari ini Ustaz.
Ya, ya, salah. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman dengan ensiklopedia perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini saya mewakili Gemar Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanah. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركته ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاها وأوسطه فلاها وآخره نجاها وتكريمة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا العمل بما علمنا يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم. Terima kasih Ustaz.